Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi buat sahabat-sahabat ke channel SH Studio. Terima kasih kerana anda masih sudi menonton, masih setia menonton video-video saya. Dan saya doakan semoga sahabat-sahabat semua dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik serta dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini anda masih lagi, sahabat-sahabat masih lagi bersama saya, Samsul Hanif. Dan hari ini saya akan bercerita sebuah kisah tentang seorang pemuda yang mana cerita ni sebenarnya lebih kurang sama, tapi versi dia agak berbeza sikit lah. Cerita ni berkisahkan seorang pemuda yang mana dia nak balik ke rumah orang tua dia, tetapi dia singgah makan di sebuah kedai, yang mana kedai ini agak misteri. Kita nak tahu cerita ni, tunggu selepas ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Amin, amin ya rabbal alamin. Biasanya orang-orang tua dia akan pesan kalau nak berjalan, nak mulakan perjalanan, mulakanlah selepas daripada subuh ataupun waktu siang hari. Jangan memadu ataupun mulakan perjalanan di lewat malam. Jadi apabila memulakan perjalanan lewat malam, kita akan terdedah dengan risiko-risiko yang mana akan berlaku peristiwa-peristiwa yang kita tidak ingini, seperti mana yang berlaku kepada seorang pemuda ini. Pemuda ini bernama Afiq. Afiq ni dia bekerja di Seremban. Dia bekerja sebagai arkitek di sebuah syarikat swasta yang terletak di Seremban. Tetapi rumah orang tua dia berada di Petaling Jaya, dan setiap 2 malam dia akan balik ke Petaling Jaya. Jadi ulang-alik setiap 2 hari sekali ni dah jadi rutin bagi Afiq. Jarak dia pun tak jauh mana, kalau kira dalam 2 jam lah lebih kurang, daripada Seremban ke Petaling Jaya. Dia ni memang jenis yang tak boleh berjauhan dengan keluarga dia lah, sebab dia antara anak tunggal. Bukan anak tunggal dalam keluarga, anak tunggal lelaki. Ibu dia ada jugalah kadang-kadang menasihati si Afiq ni supaya balik hujung minggu je, tak payah balik setiap 2 malam. Balik hujung minggu je pun dah cukup dah. Itu nasihat mak dia lah. Tetapi Afiq ni dia tak boleh, dia mesti balik juga dua hari sekali tu. Tapi itulah nasihat mak dia, supaya balik seminggu sekali, supaya dia demi keselamatan anak dia jugalah. Kalau asyik berulang alik di atas jalan raya ni, ada risiko dia. Dia mula-mula dulu dia dengar jugalah cakap mak dia ni, dia balik seminggu sekali, hujung-hujung minggu. Tetapi lama-kelamaan dia rasa bosan, sebab kawan-kawan dia ramai berada di PJ. Biasa orang muda kadang-kadang nak bersukaria dengan kawan-kawan, nak bersembang dengan kawan-kawan. Jadi kalau balik seminggu sekali tu macam tak puas lah. Jadi dia ambil keputusan ulang-alik, bukan setakat nak jumpa mak ayah, nak jumpa kawan juga sebenarnya. Dalam dia ulang-alik daripada Seremban ke PJ tu, ada satu malam berlaku kejadian pelik kepada dia. Pada satu hari tu, dia habis kerja dia dalam pukul 10.30 malam. Agak lewat lah. Badan dia pun masa tu dah mula letih, mengantuk dan sebagainya lah. Tetapi dia tetap mengambil keputusan, dia tetap gagahkan juga untuk balik ke PJ. Sebab dia kata memandangkan
esok harinya tu cuti. Jadi dia terpaksa nak tak nak dia balik jugalah sebab cuti. Jadi dia teruskan niat dia start enjin kereta dan teruskan perjalanan. Biasanya dia akan guna lebuh raya biasalah, nilai Kebangi itulah. Tetapi malam tu dia pilih lebuh raya alternatif lain. Lebuh raya mana tak tahu, dia tak nyatakan di sini. Sebab kata orang lebuh raya tu lagi cepat sampai. Selepas 20 minit dia drive kereta, tiba-tiba perut dia rasa lapar lah pula. Berbunyi-bunyi perut dia. Rupa-rupanya dia terlupa nak makan di pejabat tadi. Sebab terlalu sibuk nak siapkan kerja, dia terlupa nak makan, sampai berbunyi-bunyi perut dia. Jadi masa memandu tu, mata dia liar lah. Tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Dia bukan nak tengok apa pun, dia nak tengok ada kedai ke tak ada kedai je. Dia nak cari makanan. Kalau ada R&R pun dah cukup okey dah. Dan tak lama kemudian memang ada rezeki dia. Bila dia tengok ada deretan kedai yang masih buka lah pada malam tu. Jadi dia tak fikir panjang, dia terus berhentikan kereta, cari parking apa semua. Dia matikan enjin kereta sebab dia memang dah lapar sangat-sangat dah. Jadi bila dia turun, dia pun terus pergi ke satu kedai tu. Satu kedai yang agak meriah. Ramai orang sedang makan pada waktu itu. Dan semuanya sedang tumpu, sedang fokus pada makanan masing-masing. Tapi dia rasa agak pelik juga bila tengok keadaan pelanggan di situ, semuanya memakai baju berwarna putih serta lengkap dengan kopiah. Dia rasa pelik dah di situ. Tapi disebabkan kerana kelaparan dia tu, dia hilang rasa pelik. Masa tu dia pun terus panggil pembantu kedai tu untuk order lah. Jadi dia pun teruslah order makanan dia, nasi goreng kampung dan kopi o ais. Lepas dia ambil order apa semua, tak sampai 10 minit makanan yang dia order tu sampai. Dia masa tu senyum lah, sebab cepat lah. Kira cepat lah tu. Dengan orang ramai, tiba-tiba tak sampai 10 minit makanan yang kau order dah sampai. Memang sukalah dengan keadaan kita perut lapar masa tu. Tiba-tiba makanan tu cepat sampai. Memang dia pun senyum kepada pembantu kedai tu yang angkat order dia tu. Tanpa fikir panjang, dia terus makan. Masa Afiq sedang makan tu, dia cakap dalam hati dia lah, sedaplah pula nasi goreng kampung ni. Memang tak pernah jumpa pun nasi goreng kampung yang sesedap ni. Itu kata dia dalam hati lah. Jadi lebih kurang 15 minit dia ambil masa berada di situ sambil makan apa semua. Masa tu jam tepat-tepat menunjukkan pukul 12.30 malam. Jadi dah selesai makan apa semua, Afiq pun bangun untuk pergi bayar di kaunter. Masa di kaunter tu, Afiq tanyalah pakcik yang jaga kaunter tu, berapa ni pakcik? Pakcik tu hanya diam. Lepas tu dia angguk-anggukkan kepala. Tapi lepas tu pakcik tu cakap jugalah. Dia cakap, malam ni tak payah bayar sebab kita ada kenduri. Dia jawab macam tu je. Jadi Afiq pun tak fikir panjang lah. Dia kata, dia terus ucapkan terima kasih kepada pakcik tu dan terus berlalu pergi. Macam tu je. Lepas tu dia start kereta dan terus meneruskan perjalanan dia nak balik ke PJ. Selepas 10 minit memulakan perjalanan, tiba-tiba telefon Afiq berdering. Rupa-rupanya yang call Afiq pada masa tu adalah mak dia. Mak dia rupa-rupanya mak dia bimbang lah. Biasalah mak. Dia tanyalah, Afiq ni angkat lah telefon tu. Dan mak dia tanyalah, kau kat mana sekarang ni Afiq? Sebab sekarang ni dah nak pukul 2 pagi dah, kau tak sampai-sampai lagi. Mak dia risaulah. Tapi apa kata Afiq? Afiq katalah, saya singgah makan tadi mak. Sekarang baru pukul 12.30 malam.
Tapi lepas je dia cakap kat mak dia pukul 12 tengah malam tu, lepas tu dia cubalah tengok jam sekali lagi. Bila dia tengok jam sekali lagi, rupa-rupanya bukan pukul 12 tengah malam. Memang betul kata mak dia, sebenarnya waktu itu hampir jam 2 pagi. Masa tu Afiq dah lain macam lah, dah meremang dah bulu roma dia. Dia terus letak telefon dan terus memecut untuk balik ke rumah dengan cepat. Lebih kurang 45 minit selepas itu barulah Afiq sampai di rumah mak ayah dia. Masa tu mak ayah dia dah tunggu kat luar, menunggu kepulangan si Afiq ni. Jadi apabila sampai tu, keluar je daripada pintu kereta, Afiq ceritalah kat mak dengan ayah dia cerita sebenarnya pada waktu itu. Masa dia keluar kereta tu, dia tak terus naik ke rumah. Masa tu ayah dia azankan dia. Ayah Afiq ni azankan Afiq. Selesai je habis azan, ayah Afiq suruh Afiq basuh kaki dulu sebelum naik ke rumah. Dan selesai semua basuh kaki, jadi mereka pun bertiga masuk ke dalam rumah. Jadi malam tu tak ada apa-apa yang dibicarakan. Mereka hanya diam. Dan keesokan harinya selepas subuh, barulah ibu dengan ayah dia bercerita yang mereka berdua ni sebenarnya tak sedap hati. Sebab apa? Sebab masa Afiq sampai di pekarangan rumah, ibu si Afiq ni melihat seolah-olah ada sesuatu di atas kereta. Seolah-olah ada lembaga sebenarnya yang berada di atas bumbung kereta si Afiq. Sebab itulah ayah si Afiq azankan dulu sebelum masuk ke rumah. Sebaik saja mak ayah dia cerita macam tu, Afiq pun apa lagi, dia tiba-tiba pergi ke tandas. Untuk apa? Dia nak muntahkan balik makanan yang dia makan malam tadi. Dia dah rasa lawyer lain macam lah. Disebabkan dengan kejadian itu, Afiq demam selama seminggu. Dia ada pergi jugalah di tempat di mana dia singgah makan tu. Dia pergi tengok balik. Rupa-rupanya tak ada pun kedai kat situ. Rupa-rupanya kat situ hanya ada semak samun sahaja. Baru dia tahu sebenarnya kedai yang dia singgah semalam tu bukan kedai manusia. Jadi sehingga sekarang dia masih trauma dengan makanan yang bernama nasi goreng kampung.